Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi kita dalam What The Fakta, sebuah rancangan yang mampu membuatkan anda rasa bijak di tempat kerja, di kedai mamak maupun di acara keluarga. I dare you buat aku lagi bijak. Dalam rancangan ini, kami akan paparkan fakta-fakta di sebalik kewujudan sesuatu benda yang bakal buat anda terfikir kenapa anda tak pernah fikir tentangnya sebelum ini. Fakta-fakta ini bakal menjawab segala pertanyaan kita yang mungkin tidak logik bagi orang lain, namun dengan What The Fakta, anda mampu menemukan jawapan kepada persoalan remeh anda itu. Terlebih dahulu, selamat Hari Raya Aidilfitri kami ucapkan. Maaf zahir dan batin. Minta maaf ke? Belum buat dosa lagi. Bersempena raya ni, terima kasihlah What The Fakta jemput saya dan juga Hiz. Jadi saya nak ucapkan selamat Hari Raya. It's so special. Yes. on this holy month. Hari ini What The Fakta akan sajikan anda fakta-fakta menarik berkaitan dengan Hari Raya Aidilfitri. Sememangnya antara perayaan yang terbesar di Malaysia, Hari Raya Aidilfitri disambut oleh umat Islam pada 1 Syawal setiap tahun. Namun begitu, di Malaysia, perayaan ini juga disambut dengan meriah oleh masyarakat lain yang bukan beragama Islam kerana ia telah pun menjadi suatu tradisi di negara ini. Apa yang menarik tentang perayaan Aidilfitri di Malaysia ini, seperti biasa, masyarakat Melayu khususnya akan bersiap dengan busana tradisional baru, bersembayang raya secara berjemaah, menikmati pelbagai juadah raya dan juga saling ziarah menziarahi. Namun dalam What The Fakta hari ini, kita akan lihat kelainan Aidilfitri di tempat lain pula. Kita mulakan dengan bulan Ramadan, bulan berpuasa. Umat Islam di muka bumi ini mengabdikan diri kepada Yang Esa dengan melunaskan tanggungjawab dengan menahan lapar dan dahaga pada siang hari selama 30 hari. Sebab kita boleh melaparkan orang kaya. Wow. Deep tak? Deep teruk. Sila ambil pisau dan tanam dalam hati anda. I rasa kenapa kita kena celebrate Ramadan is because Ramadan ni dia datang setahun sekali je. Dia tak datang selalu. And dia datang pun 30 hari, 29 hari je. So, I rasa that's why orang macam nak celebrate, especially Muslim lah. Nak apa? Tak tahu kan ni bulan Ramadan? Sedikit fakta bagi mereka yang mungkin sudah tahu tetapi terlupa. Ramadan dirayakan kerana bulan ini adalah bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bila? Sallallahu alaihi wasallam. Nuzul Quran. Okey, nuzul Quran betul. Aku cek fakta dia. Kau yang cek fakta dia, Di dalam bulan Ramadan, terdapat satu malam di antara 10 malam terakhir yang dipanggil Lailatul Qadar. Yang kita orang tahu, yang orang duk selalu cerita, kalau kita pergi sekolah agama dulu, orang cakap Lailatul Qadar tu semua apa pokok, semua sujud dan sebagainya kepada kita No, tak kepada aku tak tahu kepada apa, tapi dia sujudlah. Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang penting dan di dalam kitab Al-Quran ia digambarkan sebagai malam yang amat mulia dan umat Islam digalakkan menggandakan ibadah kerana pulangannya juga adalah pahala yang berganda. Macam mana? Aku tak tahu nak cakap macam mana sebab tak pernah kan. Sebab malam Lailatul Qadar tu hanya diberikan kepada orang-orang yang betul-betul istimewa. Terpilih je lah. Terpilih saja. Nak menjadi orang yang terpilih tu kenalah amal ibadat dia kenalah lengkap. Betul. Namun apa yang kita mungkin tidak tahu adalah maksud Lailatul Qadar, yang mana ia bermaksud malam penuh kuasa. Aku tahu Laila tu cahaya. Laila tu malam. Oh, malam Qadar je aku tak tahu apa. Qadar tu apa? Malam 1000 bulan. Qadar tu kuasa. Penuh kuasa lah. Berpuasa merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat Islam yang sudah mencapai akil baligh dan hukuman akan dikenakan kepada mereka yang ditangkap sengaja meninggalkan kewajipan itu. Masuk van jenazah. Oh, masih lagi Masih ke? I dah lama lah tak tengok. Bukan hukum sebat? You? Tak itu undang-undang aku. Contohnya di Malaysia, anda pasti sudah terbiasa mendengar tangkapan yang tidak berpuasa dibawa menaiki van jenazah. Namun sebenarnya, sesiapa yang meninggalkan puasa dengan sengaja dan makan di halayak ramai akan dikenakan denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan. Sebat yes, kalau ikut undang-undang aku patutnya bukan masuk van jenazah, keluar dari van jenazah tu sebat depan mak bapak dia.
Manakala undang-undang lebih ketat di negara lain apabila berkaitan dengan puasa. Ini kerana ia dikira satu jenayah apabila seorang Muslim tidak berpuasa dengan sengaja. Seperti contoh di Algeria pada tahun 2008, 6 orang telah dipenjara selama 4 tahun kerana tidak berpuasa. Sebab tak puasa Berapa bulan? berapa bulan? Tak puasa berapa hari? Sepanjang umur dia tak pernah puasa mungkin. Bila dia masuk 4 tahun tu, adakah 4 tahun tu dia kena puasa ke apa? Aku rasa dalam masa 4 tahun tu dia kena bayar qada sekali lah kot. Puasa ganti jugalah. Beberapa lelaki juga pernah dihukum sebat 70 kali kerana tidak berpuasa. 70 kali sebab itu aku cakap. Eloknya macam tu. Itu 70 bukan kali. macam kalau orang merogol ke apa ke? Kalau Tak, sebab dia kan kita punya rukun Islam. Elok sebat. Selepas sebulan beribadah dan menjalankan tanggungjawab untuk menahan lapar dan dahaga, Aidilfitri pula menjelma. Nama Aidilfitri apabila diterjemahkan membawa maksud perayaan berbuka puasa. Jika nak difikirkan, setiap hari kita berbuka puasa di dalam bulan Ramadan. Namun begitu, jika diterjemahkan secara figuratifnya, ia bermaksud perayaan yang meraihkan kemenangan umat Islam berpuasa selama sebulan. Aidilfitri juga dikenali di seluruh dunia sebagai perayaan penuh manisan kerana perayaan yang meraihkan penghujung Ramadan yang penuh makna ini seringkali dipenuhi dengan hidangan yang enak dan juga manisan yang banyak. Kuih raya saja dah ada berapa ratus agaknya jenisnya. Gaharu dibakar, kemenyan berbau. Maksudnya adalah lain kali kalau macam nak pasang ubat nyamuk, jangan salah pasang kemenyan ataupun gaharu. Sebab benda tu bagi saya berbenda berbeza, kan? Jadi bila gaharu tu dibakar, tempias berbunyi, kemenyan berbau, dia macam tak kenalah topik dia sebenarnya. Gaharu dibakar, kemenyan berbau. Gaharu tu kayu kan? Gaharu dibakar, kayu dibakar. Apa tadi? Kemenyan berbau. Gaharu dibakar, kemenyan dibau. Tet. Itu jawapan dia. Jap. Gaharu dibakar, kemenyan berbau. Kayu dibakar, kemenyan berbau lah. Apa masalah kau? Apa susah sangat? Gaharu dibakar, kemenyan berbau maksudnya orang lain yang buat tapi orang lain dapat nama, betul tak? Betul kan? Orang pandai. Gaharu dibakar, Kemenyan berbau. kemenyan berbau. So masa dibakar masa dia bakar gaharu tu, kat sebelah tu ada kemenyan juga. Tapi kemenyan tu yang berbau. Yang gaharu tu tak, walaupun yang gaharu tu yang terbakar. Gaharu dibakar, kemenyan berbau. Itu bermaksud dia macam orang lain yang buat salah, orang lain yang kena. Gaharu dibakar, kemenyan berbau. Maksudnya maksudnya cerita-cerita yang tak apa-apa keluar. Tapi kita cerita lain dekat orang. Gaharu dibakar, kemenyan berbau. Bomoh. Mak Esah. Dah tahu buat-buat bertanya pula. Gaharu cendana pula. itu lain. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan lihat kepelbagaian Ramadan dan Syawal yang disambut di negara luar. Serta apa pantang larang yang orang tua-tua ajar kita ketika berada di dapur. Lebih-lebih lagi di bulan yang mulia ini. Semuanya dalam What The Fakta. Bukan hanya dirayakan oleh umat Islam di Malaysia saja, Hari Raya Aidilfitri disambut oleh semua umat Islam di seluruh dunia. Jadi mari kita lihat bagaimana perayaan ini disambut di negara-negara lain. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Di Turki, Aidilfitri dipanggil Ramazan Bayram yang bermaksud perayaan Ramadan atau Şeker Bayram yang bermaksud pesta manisan kerana pelbagai manisan dihidangkan untuk dinikmati sepanjang perayaan ini. Seperti contoh, baklava.
Contohnya baklava. Di Malaysia perayaan lemak. Rasa hormat kepada orang tua yang lebih diangkat semasa perayaan ini dan orang yang lebih muda akan bersalam sambil mencium tangan orang yang lebih tua. Filipina merupakan satu-satunya negara Kristian yang mengisytiharkan Hari Raya Aidilfitri sebagai cuti umum yang dikenali sebagai Wakas Ramadan. Cuti umum negara ini diisytiharkan sebagai tanda yang negara ini juga menggalakkan perpaduan di antara umat Muslim Filipina dan rakyat-rakyat yang beragama lain. Okey, population dia berapa? Tak tahu Population, aku rasa sebab population dia sama almost Sama macam banyak juga Muslim dekat situ. So macam kalau tak bagi cuti kan macam, faham tak? Di India pula, umat Islam dikatakan golongan minoriti terbesar di negara ini dan ramai orang yang merayakan Hari Raya Aidilfitri. Perayaan ini dirayakan dengan penuh tradisi. Selain daripada hidangannya yang pelbagai, rakyat India juga lebih kurang sama seperti rakyat Malaysia di mana di malam raya atau dipanggil Chand Nurad, mereka akan ke bazar dan membeli belah untuk keesokan hari. ada main bunga api? Malam raya je ada bazar Ramadan. Kita ada setiap hari. Carat. Oh, betul kau sebut tu. 98% populasi Tunisia akan merayakan perayaan ini dengan menari dan bermain muzik. Menari dekat rumah dia ke buat persembahan kat mana? Dia ada stage depan rumah dia. Setiap orang ada stage. Semua Dia akan perform. Semua rumah perform macam mana? Tak semua orang perform tak mesti tengok. Kau tahu tak? Macam perform tak semua tengok. Semua rumah perform. Malaysia dan negara-negara serantaunya seperti Indonesia, Singapura dan Brunei sememangnya berkongsi jenis hidangan juadah hari raya seperti ketupat, lemang dan juga rendang. Di negara-negara Gulf, haris merupakan hidangan badui yang dikatakan telah wujud sejak ribuan tahun yang lalu. Nama dia Haris. Wow. Kita orang ada cameraman nama Haris. Tak menyerakan langsung. Ni macam Dia macam hummus. Yang besar ke dia memang hummus? Ke dia adalah what is it made of? tu apa benda? What is it made of? Yang besar macam tu ke? Dia zoom ke apa ni? Terdapat sejenis biskut yang diberi nama biskut mamul sememangnya popular pada hari raya di negara-negara Levant seperti Syria, Lebanon, Palestin dan Jordan. Di Bosnia dan Herzegovina, perayaan Aidilfitri biasanya disambut dengan juadah seperti apel yang direbus di dalam air gula. Kemudian ia disumbat dengan kacang walnut hancur dengan krim putar dan ditabur dengan serbuk kayu manis dan dihidang bersama air gula rebusannya. Selain daripada makanan, ada satu lagi elemen yang sangat penting semasa Hari Raya Aidilfitri. Ketika perayaan ini, umat Islam digalakkan untuk memakai pakaian baru. Ada pelbagai pilihan-pilihan pakaian yang semakin banyak dan bervariasi. Kita lihat apa pakaian-pakaian yang dikenakan oleh umat Islam di seluruh dunia semasa meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Wanita-wanita di Palestin memakai pakaian tradisional mereka dengan sulaman benang merah yang sangat halus dan hiasi dengan cermin-cermin kecil. Pakaian ini diberi nama thubit. Manakala kanak-kanak di Kosovo pergi bersembahyang raya memakai waistcoat yang berwarna hitam dengan sulaman benang emas beserta dengan bow tie siap kelas. Di Ghana pula kaum lelaki memakai jubah panjang tradisional semasa hari raya. Wanita di China yang menyambut Hari Raya Aidilfitri biasanya memakai hijab dan juga selubung. Lelaki Muslim di Kenya pula biasanya memakai pakaian tradisional mereka iaitu songkok dan juga jubah. Warna songkok pula biasanya sedondon dengan warna jubah mereka. Kita sudah pun lihat bagaimana suasana dan tradisi yang diamalkan di seluruh dunia pada Hari Raya Aidilfitri. Namun begitu, jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan lihat apa pantang larang yang pasti kita akan dengar semasa berkumpul dengan keluarga di Hari Raya ini. Juga kita akan kenang kembali salah satu malam yang dahulunya menjadi tradisi masyarakat kita setibanya bulan puasa dan juga raya dalam segmen Kisah Dulu-Dulu. Semuanya dalam What The Fakta. Bila kita sebut saja Hari Raya Aidilfitri, perkara pertama yang muncul dalam fikiran kita adalah kemeriahannya.
Suasana yang dipenuhi dengan gelak ketawa ini di mana sanak saudara berkumpul, saling ziarah menziarahi. Di saat inilah kaum keluarga bekerjasama bergotong royong di kampung dan menikmati hidangan yang enak bersama-sama. Bercakap tentang makan, ada satu pantang larang yang diturunkan oleh orang tua-tua kepada kaum wanita khususnya. Anda pernah dengar tentang pantang larang jangan menatang pinggan ketika makan? Nanti suami mudah cari yang lain. Lagi sekali, jangan tentang apa? Tantang macam tu kan. Oh, tapi memang tu, I ada kat kampung, bila I makan macam tu, dia kata macam tak sopan. Tapi bila duduk bersila, bila duduk bersila, nak makan tu kan macam... Oh, tak boleh tatang? Tak boleh. Habis tu nak makan macam mana? Kadang-kadang kita bersila kan, duduk ramai-ramai. Kadang-kadang kita nak makan macam tu. Dia tak bagi, dia kata tak sopan. So, kena letak dekat atas lantai pinggan tu. Habis tu, kepala kita yang macam tu. Tak elok tu melawas tu. Jika nak diikutkan logik, tiada kaitan antara pinggan dan suami. Jika kita tatang pinggan ketika makan, tak mungkin sebab itu suami nak cari isteri lain. Sebenarnya itu hanyalah sebuah nasihat daripada orang tua kepada anak muda. Masih lagi berkonsep mengajar adab secara tidak langsung, pantang larang ini digunakan untuk memastikan anak-anak muda terutamanya anak gadis takut dengan peringatan ini kerana ia dilihat kurang sopan terutamanya kepada anak gadis. Jadi jangan takut suami anda cari lain, cuma pastikan kita selalu menjaga adab di dalam tata tertib setiap perlakuan kita. Sudah menjadi lazim bagi masyarakat Muslim di negara ini untuk menziarahi kuburan ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Bercakap tentang kubur, pasti ada pantang larang yang berkaitan tempat ini. Antaranya ialah apabila keluar daripada kawasan perkuburan, jangan toleh belakang. Takut nanti nampak hantu. Sejauh mana kebenaran pantang larang ini amatlah diragui. Ini kerana sekiranya diikutkan logiknya, tiada kaitan jika kita hendak menoleh ke belakang dengan kepastian jika kita akan ternampak hantu. Sama ada orang tua hanya tidak mahu kita terleka dan tidak perasan ada bahaya yang menunggu di hadapan, ataupun memang perkara ini pernah terjadi kepada seseorang individu dan kisahnya ini tersebar. Ini membuatkan orang mengambil iktibar dan meneruskan amalan ini sebagai satu pantang larang. Oh, sebab orang kata 7 step kita dah caw daripada kubur tu. Caw daripada kubur. 7 step kita caw. Beredar. Sorry. 7 step kita beredar daripada kubur tu. Mayat tu dia berkata-kata. Ke tidak? Ke salah? Tapi tak. I pun dah dengar lah. Pernah tak? Engkau confuse benda ni dengan dengan filem hantu yang kita tengok hari tu. Apa benda? Yang ada berapa lari tu, apa benda? Pengabdi setan. Terdapat sebuah tradisi yang diamalkan sejak dahulu lagi dalam masyarakat kita menjelangnya Hari Raya Aidilfitri. Amalan ini dipanggil Malam 7 Likur. Ya ke-7? tak, kalau kau tak tahu, aku cakap dia tak tahu. Tak tahulah. Kau jangan nak memandang malam ke-7 lah, apalah. Awak nak try Pada malam ke-7 kau berliku maksudnya? Tak, jangan cuba. Kau tak tahu, kita dengar je apa benda. Liku tu corner kan? Malam 7 Likur dikatakan malam ke-27 dalam bulan Ramadan dan pada malam ini mengikut adat orang Melayu dahulu kala, malam 7 Likur ini adalah malam di mana orang-orang kampung mula memasang pelita di sekitar kawasan rumah mereka. Oh, dia tak wajib lah dalam agama. Sebab tu aku tak tahu. Dia letaklah dekat corner-corner. Dia letak kat corner-corner ke dia punya pelita tu? Dikatakan malam 27 Ramadan itu berkemungkinan besar untuk jatuh kepada malam Lailatul Qadar. Dan jika benar ia jatuh pada malam Lailatul Qadar, maka malaikat akan turun dari langit. Maka dengan itu orang-orang Melayu lama dahulu mengikut kepercayaan supaya memasang pelita seolah-olah ingin menerangkan jalan supaya para malaikat dapat singgah ke rumah mereka. Ini kerana pada zaman dahulu tiada lampu jalan, maka pelita ini menjadi jalan penyelesaiannya. No, malaikat tak perlu. Tak, biasalah kepercayaan orang Melayu dulu kan. Ha? Nak gelak tak boleh, takut. Namun begitu, amalan ini dikatakan bid'ah jika mengikut agama Islam. Ini kerana tidak ada pun di dalam ajaran Islam yang meminta supaya penganutnya percaya dengan perkara seperti ini. Namun jika dilihat kembali, mungkin ini cara orang-orang tua menjelaskan kepada anak-anak mereka kenapa malam ini harus disambut dengan meriah seperti memasang lampu pelita atau bermain bunga api. Kerana ia biasanya hari untuk memulakan persiapan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri nanti.
Walaupun amalan ini dikatakan bid'ah mengikut agama Islam, namun lebih baiklah kita melihat amalan ini sebagai permulaan untuk menyambut 1 Syawal selepas 30 hari berpuasa. Ini sememangnya lebih baik daripada melakukan amalan ini hanya untuk mengikut kepercayaan yang lain daripada seperti yang diminta di dalam agama Islam. Baiklah, itu saja kali ini dalam What The Fakta Istimewa Raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Dalam episod hadapan, kita akan lihat lebih banyak lagi fakta-fakta menarik yang bakal buat anda nampak bijak di dalam bulan raya ini. Selamat Raya, maaf zahir batin. Jika kami ada salah silap, okay. Jumpa lagi. Bye.